السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, sekali lagi marilah sama-sama kita mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi nikmat yang terbesar kepada kita, iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dan juga mari sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sekali lagi Allah Ta'ala izinkan kepada kita untuk berada di antara taman-taman syurga, insya-Allah. Semoga kita akan bertemu di syurga Allah Subhanahu wa taala nanti, insya-Allah. Amin. Jadi seperti biasa, sebelum kita meneruskan kitab kita berkait dengan hadis kursi, kita mulakan dulu dengan sama-sama membaca surah Al-Kahfi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, InsyaAllah dalam masa yang kurang daripada 30 minit ni, dah sampai setengah jam pun, insya-Allah moga-moga kita semua mendapat manfaat dan ilmu sementara kita berada di atas bumi pinjaman Allah Subhanahu wa taala ini, insya-Allah. Dan malam ni kita masih lagi sambung berkait dengan hadis yang ke-8, iaitu berkait dengan pahala pujian, di mana pahala ini Allah Ta'ala telah menentukan kepada kita, dan Allah Ta'ala dia bagi tahu kepada malaikat, berilah pahala kepada hamba-hamba dia yang sentiasa ingat kepada dia dan juga sentiasa istiqamah dalam melakukan ibadah kepadanya.
Mana kita sambung lagi, iaitu muka surat 66. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Telah berkata pengarang, kita renungkan beberapa ayat di dalam Al-Quran yang mengungkapkan tentang bala dan ibtila dengan segala bentuknya sebagaimana yang telah kita huraikan di atas. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adhan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmil umur. Demi sesungguhnya kamu akan diuji pada harta benda dan diri kamu, dan demi sesungguhnya kamu akan mendengar dari orang-orang yang telah diberikan kitab dahulu daripada kamu dan orang-orang yang musyrik banyak tuduhan-tuduhan dan cacian yang menyakitkan hati. Dalam pada itu, jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya. Surah Ali Imran ayat 186. Bila sebut surah Ali Imran ni jangan sebut Al-Imran ni nama keluarga Ali Imran. Dia bukan Al-Imran. Ramai yang salah sebut ni. Bukan Al-Imran tapi Ali Imran, keluarga Imran. Yang ni kena betul balik dah. Jangan salah sebut. Bukan sebut Al belaka. Mentang-mentang sebut Al-Baqarah bukan sebut Al-Imran. Dia bukan Al-Imran tapi Ali Imran. Ya, keluarga Imran. Baik. Di sini pengarang dia menghuraikan lagi berkait dengan beberapa ayat Al-Quran yang mengungkapkan berkait dengan bala dan juga ibtila. Bala dan ibtila. Ibtila ni apa dia? Yang kita faham, yang telah diperjelaskan oleh pengarang. Ibtila ini ialah ujian. Segala bentuk ujian. Sama ada ujian itu dalam bentuk buruk ataupun bentuk baik. Dia ada dua jenis kan. Yang kita tengok dah perbincangan pada perbincangan yang lalu berkait dengan ibtila ini. Ujian itu ada yang buruk dan ada yang baik. Tapi ramai yang ingat hak buruk tu je ujian. Hak baik itu bukan ujian. Kadang-kadang Allah menghantarkan kepada kita ujian-ujian yang dalam bentuk kesenangan. Yang ni ramai tak sedar. Allah uji dengan kesenangan, tapi kita rasa ni nikmat. Kita hanya memikirkan tentang nikmat. Kita fikir ni nikmat ni. Tapi dalam masa yang sama, adakah dengan nikmat yang Allah beri itu kita bersyukur dengan cara kita infak ke jalan Allah dan sebagainya. Situ kita kena tengok. Ada orang senang dapat duit banyak, tapi apa yang dia buat dengan harta yang Allah Ta'ala beri pinjam kepada dia? Jadi kita tengok, kita cek diri kita masing-masing. Baik. Sebab tu ada orang yang bila dia Allah beri ni mesti ada sebab. Mesti ada sebab Allah beri. Ni untuk orang yang berfikir. Untuk orang yang berfikir. Kalau kita di kalangan orang yang bersyukur, maka kita akan gunakan harta yang Allah beri pinjam kepada kita tu, ataupun kesenangan yang Allah beri pinjam kepada kita tu, ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala balik. Kita akan beri balik kepada Allah. Tu dia. Bukannya kita kata ni mutlak, hak aku ni mutlak. Tak ada. Harta yang Allah beri pinjam kepada kita tak ada pun mutlak hak kita. Di dalam harta kita itu ada hak orang lain yang perlu kita tunaikan. Di situ kita kena cek. Sebab tu di dalam ayat yang kita tengok pada malam ni, yang pengarang pengarang sebut dalam kitab kita ini, demi sesungguhnya kamu akan diuji pada harta benda dan diri kamu.
harta pun Allah Ta'ala uji. Allah Ta'ala uji dengan harta. Dan demi sesungguhnya kamu akan mendengar dari orang-orang yang telah diberikan kitab dahulu daripada kamu dan orang-orang yang musyrik. Banyak dah kita dengar sebelum ni pun. Antaranya siapa? Qarun. Banyak harta dia. Sampai pakai lengi, nama dia orang guna lagi. Nah, mana-mana harta yang kita cari dalam bentuk orang panggil dia treasure hunt. Kenapa? Treasure hunt tau. Orang putih panggil treasure hunt. Tapi orang Melayu panggil tetap juga nama Qarun ada di situ. Betapa kayanya Qarun ni, Allah Ta'ala beri ke dia macam-macam harta, tapi dia beriman tak beriman kepada Allah. Jadi situ Allah Ta'ala sebut bahawa harta-harta ini juga merupakan ujian yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Banyak tuduhan-tuduhan dan cacian yang menyakitkan hati. Dalam pada itu, jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya. Bahasa Quran ni tinggi. Bahasa Quran ni sangat tinggi. Jadi tujuan Allah Ta'ala beri ujian-ujian kepada kita tu, kadang-kadang ada benda yang menyakitkan hati kita. Kadang-kadang menyakitkan hati. Dan dalam pada itu, kalau kita bersabar dan bertakwa, Allah Ta'ala akan, orang kata, melipat gandakan pahala kepada kita lah. Melipat ganda pahala kepada kita. Sebab tu ujian-ujian yang mari ni kadang-kadang Allah macam-macam. Dalam bentuk cacian, bentuk tuduhan, fitnah, macam-macam. Kita dunia akhir zaman kau banyak. Kau banyak. Tapi kalau kita bersabar, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan gandakan pahala kepada kita. Sebab tu Nabi pun pesan, daripada kita bala-bala, baik diam itu lebih baik. Diam lebih baik. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan ataupun menggandakan pahala kepada kita, insya-Allah. Dan lagi berkata pengarang, ada lagi ayat yang disebutkan berkait dengan bala dan ibtila ini. Di dalam surah Al-An'am, ni Al-An'am ayat 165. Wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'd darajatin liyabluwakum fima atakum. Inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Dan dialah yang menjadikan kamu khalifah di muka bumi dan meninggikan setengah kamu atas setengahnya yang lain beberapa darjat, kerana ia hendak menguji kamu pada apa yang telah dikurniakannya kepada kamu. Sesungguhnya Tuhanmu amatlah cepat azab siksanya, dan sesungguhnya ia maha pengampun lagi maha mengasihani. Jadi di sini pula Allah Ta'ala khabar kepada kita bahawa kita ni dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah, sebagai orang yang diberi tanggungjawab untuk mentadbir bumi. Khalifah ni bukan ketua saja, jangan malu. Setiap orang mempunyai tanggungjawab sebagai manusia di atas muka bumi ini untuk mentadbir alam ini menjadi lebih baik. Bukannya kita dilantik oleh Allah untuk menghancurkan alam, tapi secara jelasnya kita dilantik oleh Allah sebagai khalifah, iaitu orang yang diberi tanggungjawab ataupun makhluk yang diberi takhlif, yang diberi tanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kena ingat itu. Bukannya kita ni faham khalifah-khalifah ni hanya ketua sahaja. Jadi semua sekali. Dan tujuannya apa? Tujuannya Allah Ta'ala nak tinggikan setengah kamu atas setengahnya yang lain. Di kalangan kita ni, sebahagian di kalangan kita ni Allah Ta'ala nak tinggikan beberapa darjat. Yang mana antara darjat antara manusia yang Allah nak tinggi darjat, siapa dia? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala akan tinggikan di kalangan kamu. Hak mana? Hak yang ada ilmu. Sebab tu kena cari ilmu.
Kita manusia yang Allah Ta'ala pilih untuk tinggikan darjat ialah orang yang ada ilmu. Lagi-lagilah orang yang biasa menyampaikan ilmu. Ada ilmu sampaikan, ada ilmu sampaikan. Sebab tu Nabi pun kata, Nabi pun besar kan, masyhur kita dengar dah, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Kita tahu seayat, kita safar. Sebab apa? Itu merupakan ilmu. Kita nak biar ilmu yang kita sampaikan itu memberi manfaat kepada orang ramai. Maka di dalam ayat yang Allah sebut tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yakni Allah Ta'ala akan tinggikan darjat orang-orang yang berilmu dan juga menyampaikan ilmu. Jadi kita tengoklah sejauh mana dah kita telah menyampaikan ilmu kepada orang lain. Jangan agak ke cikgu saja. Cikgu memang pekerjaan dia dah. Kita pun boleh menyampaikan ilmu. Sampaikanlah apa juga ilmu yang memberi manfaat kepada orang. Ada ilmu nekang, ajar orang nekang. Ada ilmu buat kuih, ajar orang buat kuih. Moga-moga benda memberi manfaat. Tapi jangan ajar benda penyakit pula. Ajar reka bong, ajar reka buat bong. Pasal apa? Pasal nak beracur ni, nak beracur ni. Tak boleh lagi tu. Tapi kalau benda tu memberi manfaat, tak ada masalah. Baik. Kerana ia hendak menguji kamu pada apa yang telah dikurniakannya kepada kamu. Pula dah. Kena jaga-jaga juga. Kita ada ilmu pun, kita Allah Ta'ala tinggikan darjat kita. Jangan pula kita kau. Jangan sampai peringkat gitu. Kalau kita ada sesuatu benda ataupun sesuatu kelebihan yang ada pada kita, jadi kau pula. Ni ujian juga ni. Bila mulanya apa ilmu, aku pandai ni. Mari gitu. Aku tiap-tiap malam aku akhirnya dah kitab mau tiap-tiap malam. Mari. Ayatkan mari tu. Ni pun ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena jaga-jaga molek. Jangan sampai kita masuk kepada bab riak pula. Nauzubillahi min zalik. Tambah sampai peringkat tu. Kita nak biar Allah Ta'ala angkat darjat kita dan Allah Ta'ala tidak kurangkan darjat kita itu disebabkan oleh sikap ataupun dalam hati kita ada sifat sombong ataupun sifat angkuh dan juga yang kita nak hindar sangat-sangat sifat riak. Ni lah kadang-kadang mari kadang-kadang mari. Aku bijak kali. Aku bijak kali buat danang ni. Jadi kita tambah. Sebab tu kalau kita dapat pujian-pujian daripada manusia pun kita anggap benda tu biasa. Tidaklah sehingga menyebabkan kita jadi sombong. Tak ada. Sesungguhnya Tuhanmu amatlah cepat azab seksanya dan sesungguhnya ia Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Allah ni kalau nak beri azab tidak tunggu sesaat, ia pun tidak melambatkan sesaat, tidak cepat sesaat. Kalau Allah nak turunkan azab. Tapi dalam masa yang sama kita kena yakin bahawa Allah ini Maha Pengampun. Jadi kalau kita mari rasa tadi lah, bila kita rasa ada sikit kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mari terdetik dalam hati kita sifat riak tadi, sifat gong tadi, kita cepat-cepat minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni Allah Taala hindarkan daripada kita terkena azab dan Allah itu Maha Pengampun. Allah akan ampunkan kita insya-Allah. Sebab tu Allah dah pelik banyak mana dosa yang kita buat. Tapi Allah pelik apa payah ngah kita nak minta ampun dan bertaubat kepada Allah. Waktu Allah pelik. Sebab apa? Sebab Allah sentiasa mengampunkan hamba-Nya. Itu memang sifat Allah. Sifat Allah memang ada lagi itu. Allah Maha Pengampun. Dia tidak akan lock hamba dia dalam keadaan berdosa. Jadi Allah Ta'ala pelik kalau kita tidak minta ampun dengan Allah. Buat salah biasa sebab kita manusia. Buat dosa tiap-tiap hari kita buat dosa. Tapi sebelum kita tidur kita minta ampun dah dengan Allah. Berapa lama minta ampun dengan Allah? Sebelum tidur. Sebab apa? Kita takut kita tidur selama-lamanya tak bangun-bangun. Sebab tu nak tidur muhasabah diri dulu.
dah muhasabah diri, istighfar banyak-banyak, dan kalau mampu buat solat sunat taubat sebelum tidur. Jangan tunggu kita dah buat dosa besar pun apa nak taubatnya, mana tahu. Dah, kita tahu kita buat dosa ke tak. Kadang-kadang kita tak sedar. Dosa ni ada kali kita sedar, ada kali kita tak sedar. Kalau jelas dah, memang kita sedar lah. Antara contoh kita berjudi, memang jelas dah judi. Ada gahak judi, saya buat judi dalam keadaan tak sedar. Dalam keadaan tak sedar. Kalau tak sedar tak jadi judi. Dah, payah kau nak judi ke boleh jadi. Judi dalam keadaan tak sedar. Jadi dah, tak jadi. Mesti dalam keadaan sedar. Mereka kalau minum arak lain. Kalau minum arak tu dalam bab lain. Mungkin kita dipaksa mula-mula, lepas tu mabuk-mabuk dalam keadaan mabuk dah sedap, bawa togong dah setong lebih arak. Tu dalam keadaan kita dah sedar. Tapi kan bab judi ni payah. Payah. Dah, kalau kita tengok benda yang dosa besar yang jelas. Baik, lain apa lagi? Berzina pun mungkin dalam keadaan mabuk. Ada ke? Dalam keadaan mabuk menyebabkan zina. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut apa? Allah Ta'ala suruh kita jauh daripada arak. Sebab arak bila mabuk habis, jadi belaka benda lain. Macam-macam benda boleh jadi benda lain. Tapi kita jangan tunggu kita minum arak baru nak bertaubat, kita tunggu kita judi baru nak bertaubat. Dah, kemungkinan di sana ada perkara yang kita lakukan perkara ataupun dosa-dosa besar yang kita tak sedar. Banyak kita menyakitkan hati orang. Dah, kita mengopak riak sendiri pun. Sebab riak ni dia lebih rapat pada syirik. Ingat mana? Riak dia rapat pada syirik. Kadang-kadang hak ni dah sedar. Sebab tu minta ampun dengan Allah dan bertaubat kepada Allah. Moga-moga Allah Ta'ala cepat-cepat sucikan hati kita. Kita takut apa? Kita dulu orang panggil menanggung. Tanggung sikit. Lama-lama titik rasa kecil je. Titik hitam rasa kecil je nanti. Lama-lama jadi borak. Sehingga hati kita tertutup dengan dosa-dosa yang kita buat sendiri. Ni kita bimbang. Na'udzubillahi min zalik. Setakat ni kita dalam ni tak ada lah. Kalau tak ada siapa surah ni. Kalau hati hitam, tak ada surah. Berjumpa seorang hamba Allah. Tanya umur berapa dah? Umur 53 dah. Tapi tak pernah semayang. Allah Rabbi, 53 dah. Lepas tu tanya, dah puasa dah semayang. Tak sampai sedu lagi. Ayat tak sampai sedu. Islam. Bini pakai tudung, anak-anak puang belaka pakai tudung belaka, alhamdulillah. Ni Pak I pernah tunjuk gambar Allah. Tapi bila tahu bab semayang, tidak semayang, Allah Akbar, ya Allah. Umur 53 dah. Dia mikir mana yang tidak nasihat. Tapi sedar-sedar itulah. Takut-takut buat kita dah. Kan salah-salah bala pula. Ini bukan semua orang boleh terima. Ni amak berjumpa diri rapat pula tu. Rapat dengan kita. Rapat benar. Jadi Allah Akbar. Tahu dia tu kisah dia memang tidak semayang, kita pun Allah. Pernahlah tanya sekali, boleh kata tak sampai seribu? Payah juga ayat main tak sampai seribu ni. Orang tak sampai seribu ni, orang duduk dalam gok. Kita tak sampai seribu. Masjid surang kata rawa. Orang mengajar kata rawa. Dan ni dalam YouTube lama. Itulah bab hidayah. Kena mari surah Al-Hidayah saya ingat orang. Kena ingat sekali mari surah Al-Hidayah kok sampai hidayah. Allahu Rabbi. Doa-doa lah. Moga-moga sahabat kita tu kembali ke jalan yang Allah Ta'ala redai, insya-Allah. Allahu Akbar. Gitulah. Kita pun kalau tak ada ilmu, kita ada ilmu. Tapi tengok, Allah Ta'ala uji Allah Ta'ala uji kita. Lagu mana kita nak guna ilmu kita untuk nak tarik orang yang Islam tapi tak menunaikan amalan Islam. Allah. Yang paling utama tu tiang solat. Tapi puasa tak puasa pula dah. Tapi puasa tapi dia kena puasa wallahu alam lah. Sebab puasa ni orang apa? Semayang orang apa? Jadi gitulah keadaan ni. Tanya anak-anak sekolah ni, anak-anak sekolah harap. Anak sekolah harap
Hebat anak sekolah Arab. Jadi anak-anak dia berjaya. Allah Ta'ala mungkin ada sesuatu yang Allah Ta'ala nak tunjuk. Allah Ta'ala nak tunjuk lah tu. Mungkin daripada anak dia sendiri lah kot nanti yang akan membetulkan sikap dia. Tengah-tengah tanya bini sembahyang ke tak? Bini sembahyang, dia tak sembahyang. Dia ngaku tak sembahyang. Berani kan ngaku tak sembahyang. Kalau kita madu dengan tu, ngaku tak sembahyang. Kalau kita takut orang kau orang kita tak sembahyang tau. Tapi dia berani. Dia cover orang dia tak sembahyang. Bukan sahaja perbuatan dia menunjukkan yang dia tu tidak solat, tapi dia berani pula buat pengakuan yang dia memang tak pernah solat. Allahu Rabbi. Macam-macam ni manusia ke zaman. Bukan dia seorang, sebenarnya ramai lagi. Tapi orang kita jumpa. Orang kita jumpa. Allah. Moga-moga adalah hidayah yang Allah Ta'ala akan tanam dalam hati dia, insya-Allah. Inilah antara ujian-ujian. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkanlah dosa-dosa kita, ada dosa-dosa sahabat-sahabat kita, insya-Allah. Sebab Allah itu Maha Pengampun, dan Allah dengan sifat kasih dia, Allah Ta'ala tidak akan biarkan sebenarnya hamba dia dihumbang ke dalam api neraka. Allah Ta'ala tak ampuh, pening. Tapi hamba dia sendiri pilih jalan untuk tidak bertaubat kepada Allah, untuk tidak minta ampun kepada Allah. Hamba dia siapa? Kita. Jadi kita cek. Baik. Lagi berkata pengarang, Allah Ta'ala juga menyebut berkait dengan bala dan ikhtilaf ini dalam surah Al-A'raf ayat 168. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan kami pecah-pecahkan mereka, yakni kaum Yahudi itu berpuak-puak yang bertabungan di merata-rata dunia ini. Di antara mereka ada yang soleh, dan di antaranya juga yang tidak demikian. Dan kami uji mereka dengan nikmat pemberian yang baik-baik dan bala bencana yang buruk, supaya mereka kembali bertaubat. Ini Allah Ta'ala cerita berkait dengan orang-orang Yahudi pula. Di kalangan orang Yahudi ni pun ada orang baik, ada orang yang soleh. Ini ahli-ahli kitab dulu lah. Ahli-ahli kitab dulu. Dan ni memang payah dah nak cari. Bila sebut Yahudi enggak, kita duduk merasakan bahawa Yahudi ni agama. Yahudi ni agama. Sebenarnya Yahudi ni dia bangsa. Bangsa Yahudi. Jadi di kalangan orang Yahudi itu sendiri pun ada di kalangan mereka ialah ahli kitab. Ahli kitab ni maknanya orang yang kita boleh bersahabat dengan dia lah, tak ada masalah. Kita boleh makan sembelihan dia pun boleh makan kalau ahli kitab. Walaupun dia tu Yahudi. Tapi lah ni masyhurnya bila sebut Yahudi kau. Laknat Yahudi lah tu. Laknat Yahudi kau. Laknat Israel rokok kata lah. Bla-bla laknat rokok dulu. Allah. Dah tak tahu nak laknat siapa dia. Jadi di sana Allah Ta'ala menyebut juga berkait dengan orang-orang Yahudi ini. Allah Ta'ala ada yang Allah Ta'ala uji mereka dengan nikmat pemberian yang baik-baik, dan ada di kalangan mereka yang tidak beriman kepada Allah. Allah Ta'ala turunkan bala bencana kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka berfikir dan mereka ini bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi pengarang menyebut dalam surah Al-Kahfi ayat 7. Kita baca dah tadi. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Sesungguhnya kami telah jadikan apa yang ada di muka bumi sebagai perhiasan baginya, kerana kami hendak menguji mereka, siapakah di antaranya yang lebih baik amalnya. Ini dalam surah Al-Kahfi pun Allah Ta'ala sebut berkait dengan harta lah. Kalau kita kira perhiasan ni yang diberi kepada kita ini ialah harta lah. Kita letak harta ataupun kesenangan yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Dan di sana Allah Ta'ala menyebut perhiasan-perhiasan yang Allah Ta'ala beri itu untuk menguji, bukan saja. Jadi bukan kita kata saja,
Bukan pengarang ni dia sebut saya saja, tapi Allah Ta'ala ungkap beberapa kali. Sebab tu dalam perbahasan ni, semua bukti-bukti yang pengarang tunjuk dalam ni berkait dengan harta ataupun ujian berkait dengan kesenangan yang Allah beri kepada kita atas muka bumi Allah ni. Jadi kita kena cek molek. Takut apa? Takut kita ni dapat kesenangan, dapat harta, kita tak mikir tentang ujian, kita cuma fikir nikmat saja. Jadi kita risau. Dan siapakah yang di antaranya yang lebih baik amalnya? Tengok, dalam ramai-ramai yang diberi harta ni, Allah Ta'ala nak tengok siapa yang lebih baik amal dia. Amal maksud mana? Maknanya bila ada harta, kita beramal dengan amal jariah lah. Amal jariah. Sejauh mana kita infak harta kita, macam kita sebut tadi lah. Dan lagi dalam surah Muhammad ayat 31, Allah Ta'ala menyebut lagi, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Dan demi sesungguhnya kami tetap menguji kamu, wahai orang-orang yang mengaku beriman, sehingga ternyata pengetahuan kami tentang adanya orang-orang yang berjuang dari kalangan kamu dan orang-orang yang sabar dalam menjalankan perintah kami, dan sehingga kami dapat mengesahkan benar atau tidaknya berita-berita tentang keadaan kamu. Jadi yang ni kita tengok, Allah Ta'ala dia tetap uji kita ni, tak kira siapa pun, tak kira siapa. Walaupun kita mengaku kita beriman kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tetap uji kepada kita. Dan kami tentang adanya orang-orang yang berjuang dari kalangan kamu dan orang-orang yang sabar dalam menjalankan perintah kami, dan sehingga kami mendapat mengesahkan benar atau tidaknya berita-berita tentang keadaan kamu. Jadi Allah Ta'ala sentiasa, orang kata dalam istilah observe semua kita, observe lah kita Allah ni dah, ataupun apa ni, kenapa bahasa Melayu panggil memantau lah. Sentiasa memantau semua kita ni, tengok semua kita. Walaupun kita ni Allah Ta'ala kita ni mengaku kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala sentiasa beri ujian kepada kita adalah apa jua bentuk. Baik. Sebab tu kalau kita tengok, dok kita duduk darat ni boleh tahan, tak? Boleh tahan. Hak duduk belah-belah hulu bawah ni, Allah Ta'ala uji berat weh. Berat. Tak? Gi tak? Gi tak tengok? Ji tak kita tengok lagi? Tak kita tengok sikit? Tak berani ke kan? Kalau kita tengok, hamba terlibat memang terlibat. 2 minggu bawah ni memang seteri. Seteri memang tak rehat lah. Allahu Akbar. Sedih kita tengok. Dan dalam masa yang sama Allah Ta'ala beri, ya Allah, syukurnya kita ni tak ada benda yang terjadi kepada kita sampai tahun tu. Tapi tambahnya seolah hamba Allah ni juga hamba jumpa dia asal Duyung, asal Pulau Duyung, tapi duduk di Kapulan. Rumah dia hanyut masuk dalam sekolah Kapulan. Rumah dia dinding duduk lain, atap duduk lain, lantai duduk lain dalam kawasan sekolah tu. Dia tunjuk lah, tu lantai rumah hamba orang kata, tu atap rumah hamba. Tapi dalam keadaan senyum je dia sebut. Kata Allah wajib ni, dia boleh cerita dalam keadaan senyum. Mungkin yang menangis lama dah kot. Sebab kita pergi tu, orang kata dalam keadaan air surut dah. Air surut dah. Jadi Allah dalam hati, ya Allah, hebatnya dia ni, ya Allah. Bila hamba cakap kat sikit, temu ramah kat sikit pakcik tu, dia kata dah nak makan ni. Gini yang sok-sok kata nak tahu banjir sini, tapi hak tahu ni hak paling berat kali kata. Bela-bela ni rumah apa kau, tapi dah sampai hanyut gini. Ni rumah yang ngata-ngata duduk. Sekepi-sekepi tu atap cabut habis kali kuda-kuda naga-naga sekepi. Tak boleh bayang dah. Kita senang-senang duduk dalam rumah kita. Bau-bau hujan tu sungguh dah. Allah panjang hujan. Sungguh dah. Ni 3 kepala air mari sekaligus. Bayang 3 kepala air.
Mari serang. Allah Rabbi, 140 buah rumah hancur di kampung tu. Allah, dah dia bayar dah. Itulah. Kalau kita tak mampu pun, orang kata nak tolong dari sudut fizikal, infak lah. Infak. Ulu derma. InsyaAllah 6 hingga 7 hari bulan ni, kita akan pergi buat blog program untuk beki, yang mana-mana rumah boleh beki, dan mana-mana rumah boleh buat tu akan ada orang pergi buat blog. 6 hingga 7 hari bulan ni. Dah kedok tahu tu 2 hari. Dalam masa 2 hari. Dan ni orang start kerja belaka dah kan. Baru ni dalam cuti sekolah. Dah cuti sekolah dia nak buat benda ni. Pasal apa? Ada air lagi. Ada setengah kawasan ada air lagi. Pastunya ada kawasan elektrik pun tak ada, air pun tak ada. Jadi banyaklah kekangan-kekangan lah baru ni dah. Tapi itulah, bila kita tengok Allah tak pernah pergi uji kita gitu. Ke benar dah haji? Rasa lagi tak pernah. Kita tak pernah lagi Allah Ta'ala. Hamba pun tak pernah lagi. Hamba ingat banjir tahun 1986. Banjir tahun 1986, orang kata banjir besar dah tu. Masa tu kita kecil lagi. Haji di sini ke dah mana ni? 1986 di sini tau. Ada sini belaka tau. Tahun 1986 tau. Ingat belaka banjir tu tau. Hamba masa tu kecil lagi. Bukan kata dewasa dah kecil lagi. Tapi ingat. Sebab kita walaupun kecil pun kita boleh ingat lagi tahun 1986 tu. Bahasa apa kita ingat kan? Surga kat rumah tu jadi pusat pemindahan banjir disebabkan tak ada tempat tau orang boleh pergi. Dan masa tu Pasar Batu Enam pun tergelam. Air sungai Pulau Gading naik pakai Pasar Batu Enam masa tu. Dan ni dah dapat hari tu. Air sungai Pulau Gading dan air pun tanya matang Pulau Gading. Tapi masa tu bom tahun 1986 tu Allah ramah ingat aku rasa bawah tu. Tapi ni pun kita duk mikir Allah. Memang dahsyat lah, sangat dahsyat. Seluruh orang kata rata. Pergi belah ke Mamang pula, sama macam yang Pak Banjir 2014. Sama kok. Meja-meja khusus sekolah habis duduk pucuk-pucuk kelapa sawit belaka, tayar subuh. Ngotik apa? Pergi ngotik. Waktu dah apalah hak sekolah, hak rumah-rumah orang kampung. Rumah-rumah kampung. Kebanyakannya kerja-kerja kampung lah, bukan kerja-kerja macam kita ni. Tapi gitulah, hamba boleh kongsi sikit beza orang kampung, orang benar-benar orang kampung ni dengan orang bandar. Kita di Kuala Lumpur banjir ke tapi kena bahagian tamang. Saya tamang. Saya tamang. Dah. Antaranya tamang mana? Tamang belakang sekolah komplek kawan dah. 1,200 buah rumah situ. 1,200 buah rumah. Bayangkanlah Nepal pusat pemindahan pusat pemindahan sementara. Nepal. Tapi beza, sangat beza. Beza dari sudut apa? Beza dari sudut ni lah. Ujian tadi. Sangat beza. Orang kampung relax, tenang, tak ada benda pun. Seolah-olah tak ada benda bagi dia. Dah. Sebab apa dia terima je. Tapi orang ni air baru masuk pagar Bukulali dalam rumah. Rumah dah untung. Air masuk pagar Bukulali baru. Kenapa? Raja awak. Start lalu. Ni sinilah Allah Ta'ala nak uji kita. Sejauh mana kesabaran kita, sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak macam simple, nampak macam mudah. Tapi bila kita libat kita macam-macam kita. Allah, kita boleh pilih lalu. Pilih lalu. Hak manusia yang kita di kalangan orang yang bersyukur dan mana di kalangan orang yang kufur. Nampak lalu dah. Patut syukur. Kalau tahannya bila kita lagi mula makna aku waktu baik, boleh 5 lagi ji. Boleh 5. Boleh tak mari ambil pukul 3. Boleh tak mari ambil pukul 6. Last kali tu ambil pukul mulut kita. Minta maaf, kita ni bukan grab. Kita mari nak aku, bukan nak mari grab. Kalau mari grab tak apa, ya bayar. Kita mari kuku apa pun. Ni kita pergi untuk tolong kat keluar dengan anak-anak kecil, dengan mak sakit, mak uzur. Bayangkanlah, boleh 5 lagi. Tapi orang kampung memang gaduh sekali. Dah kira dah tinggal belaka hati-hati tu. Anak mana ayah itik kucing apa je tinggal. Orang ni
Kucing kutik lagi kat dalam kotak. Tunggu juga kutik kucing sekor tak dalam kotak nak selamatkan kucing, nak lari sama kucing juga. Tu beza dah. Beza. Kalau kita tengok Allah, inilah tahap mana ujian yang Allah beri kepada kita ni, itulah dia. Kita boleh nampak depan mata kita bila kita terlibat dalam komuniti. Kita tengok lalu Allah ni kita boleh relate. Dah ada berlaku lagi ke kita. Kalau berlaku ke kita, Allah tak tahu lagu dia. Tu pun ujian untuk kita ke? Ujian untuk kita ke? Masa banjir di Ulu Besu, Ulu Galuh, kita pergi ke? Tak. Tapi mudah je kita nak pergi kita nak pergi menyawak keluar orang kampung semua mudah. Tapi bila kena orang bandar, Allah lain weh. Lain. Jadi imam. Jadi imam apa kita pun kita dah imam tak? Kalau kita imam boleh bayar. Dah, boleh bayar. Itulah keadaan dia. Tapi bantu mana? Bantu mana? Itulah keadaan dia dah. Itulah dia ujian-ujian yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Dan banyak lagi sebenarnya yang Allah Ta'ala sebut berkait dengan ujian-ujian ataupun bala ini. Yang antaranya lagi dalam surah Al-Mulk ayat 1 hingga 2 pun sama, kita baca sama-sama dah. Allah Ta'ala sebut maha berkat dalam ayat 1 hingga 2, ayat mula-mula lah. Semua ingat belakang dah surah Al-Mulk lah. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha berkat serta maha tinggilah kelebihan Tuhan yang menguasai pemerintahan dunia dan akhirat, dan memanglah ia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah yang di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan ia maha kuasa membalas amal kamu, lagi maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Dalam surah Al-Mulk Allah Ta'ala juga menyebut berkait dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, dan apa dia balasan yang Allah akan beri kepada kita sekiranya kita dapat mengatasi ujian-ujian yang dia beri. Lagi dalam surah Al-Fajr, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Dalam pada itu manusia tidak menghiraukan balasan akhirat. Oleh yang demikian, maka kebanyakan manusia apabila diuji oleh Tuhannya dengan dimuliakan dan dimewahkan hidupnya, ia tidak mahu bersyukur, tetapi terus bersikap takbur serta berkata dengan sombongnya, Tuhanku telah memuliakan daku. Dan sebaliknya, apabila ia diuji oleh Tuhannya dengan disempitkan rezekinya, ia tidak bersabar, bahkan ia resah gelisah serta merepek dengan katanya, Tuhanku telah menghinakan daku. Tengok ngepek pula macam orang Hindu lah. Orang Hindu nak pendapat marah ke Tuhan tak? Nak pendapat marah ke Tuhan. Semua marah ke Tuhan. Kita jangan jadi gitu. Kalau tengok dalam lagu-lagu dia tu, banyak lagu-lagu yang marah ke Tuhan. Kita dah faham, ikut. Dia ikut juga, hidup juga. Pasal apa? Dengar sedap. He bunyi belakang tu. Bunyi he macam sedap, ikut. Rupanya lagu-lagu yang malu kepada Tuhan. Kita kalau kita nyanyi macam kita malu kepada Tuhan juga walaupun kita tak tahu benda. Jadi jangan duk amal-amal kat syair-syair Hindu ya. Dah, syair Hindu ni banyak yang diamalkan di kuih. Dah. Jadi kita jangan sampai kita diuji kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kata pengarang, ada pun kata-kata pujian yang terdapat dalam hari kursi di atas dengan perkataan fahamidani banyak sekali terdapat dalam Al-Quran dan memerintahkan kepada kita untuk melakukan pujian kepadanya. Pujian banyak. Allah Ta'ala sebut banyak juga. Dan pengarang dia kata dia tak sebutlah dalam ni. Sebab terlalu banyak orang yang bahagia pujian. Cuma nak menyedarkan kita berkait dengan ujian-ujian dan juga bala
daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita dapat mengatasi ujian-ujian yang Allah beri kepada kita dengan penuh takwa kepada Allah, dan kita hindarkan daripada diri kita terkena bala bencana daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita bersama-sama memohon kehadrat Allah agar memberi kepada kita cara penerimaan yang baik ketika menerima dan menderita bala dan ibtilak daripadanya, agar mengkurniakan kepada kita iman yang benar, dan agar mendapat keikhlasan memuji dan memujanya dalam segala hal dan setiap waktu dan tempat. Amin ya rabbal alamin. Itu doa daripada pengarang. InsyaAllah moga-moga kita berjayalah mengatasi apa sebuah ujian yang Allah Ta'ala beri kepada kita dalam penuh keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan menetapkan diri kita sebagai orang yang bersyukurlah, bukannya kita menetapkan diri kita dalam keadaan kekufuran. Na'udzubillahi min zalik. Jadi cukup sekadar tu untuk malam ni. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.